Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Baik, hari ini kita akan meneruskan lagi pembelajaran kita dalam sejarah tingkatan 4, bab 5 iaitu subtopik 5.3 ciri-ciri persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi seperti mana yang telah kita ketahui daripada bab sebelum ini, iaitu jawatan kuasa kerja telah mengambil masa selama 5 bulan bermula daripada Julai sehingga November. 1946 mereka telah merangka Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi pada November 20 November 1946, rangka perjanjian persekutuan tersebut telah dibentangkan dalam persidangan yang dihadiri oleh Raja-Raja Melayu, Wakil British dan UMNO. Jadi ciri-ciri perjanjian persekutuan Tanah Melayu antaranya adalah termasuklah dalam bidang pentadbiran, kuasa Raja-Raja Melayu, perundangan dan kewarganegaraan. Ada 4. 2, 3 dan 4. Mari kita lihat satu persatu. Ciri-ciri dari segi pentadbiran yang telah dibentangkan oleh Jawatan Kuasa Kerja, iaitu persekutuan dibentuk menerusi gabungan 9 buah negeri Melayu dan 2 buah negeri Selat. Jadi gabungan itu akan jadi 13 negeri. Gabungan itu akan menjadi 11 negeri. 11. Singapura kekal sebagai tanah jajahan British yang berasingan. Maksudnya dalam rangka Persekutuan Tanah Melayu, Singapura walaupun dia adalah negeri-negeri selat tetapi tidak dimasukkan. Yang seterusnya ialah Kerajaan Persekutuan diketuai oleh seorang pesuruhjaya tinggi British, bukan oleh Governor seperti dalam Malayan Union, yang mempunyai kuasa eksekutif. Kerajaan Persekutuan bertanggungjawab dalam kewangan serta hal lain yang mempunyai kepentingan bersama. Keuangan. Seterusnya, Majlis Mesyuarat Persekutuan dan Majlis Perundangan Persekutuan ditubuhkan bagi membantu Pesuruhjaya Tinggi British. Pesuruhjaya Tinggi British ni ialah ketua kepada Kerajaan Persekutuan, dan diwujudkan Majlis Mesyuarat Persekutuan serta Majlis Perundangan Persekutuan untuk membantu pentadbiran Pesuruhjaya Tinggi British. Seterusnya, Majlis Mesyuarat Persekutuan mengandungi ahli rasmi dan ahli tidak rasmi. Ahli tidak rasmi pada peringkat permulaan dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi. Ahli Majlis Perundangan Persekutuan terdiri daripada pelbagai kaum. Ini dari segi pentadbiran. Mari kita lihat dari segi kuasa Raja-Raja Melayu. Baik, kuasa Raja-Raja Melayu, sebuah majlis raja-raja dibentuk untuk membolehkan Raja-Raja Melayu memberikan pandangan dalam perkara tertentu. Bagi peringkat negeri pula, Sultan bertanggungjawab mengesahkan rang undang-undang yang diluluskan dalam Dewan Perundangan Negeri. Ini dari segi kuasa Raja-Raja Melayu. Dari segi perundangan pula, Majlis Perundangan Persekutuan diketuai oleh Pesuruhjaya Tinggi. Jadi bidang kuasa Majlis Perundangan Persekutuan ini mencakupi hal ehwal luar, ketenteraman awam, kehakiman, perdagangan,
komunikasi dan percukaian. Ada 6 perkara. Okey, dalam perundangan. Seterusnya, rang undang-undang perlu mendapat perkenan Raja-Raja Melayu melalui Majlis Raja-Raja. Maknanya undang-undang tidak boleh sesuka hati dibuat tanpa perkenan perkenan Raja-Raja Melayu. Okey, itu dari segi perundangan. Ada satu lagi iaitu dari segi kewarganegaraan. Mari kita lihat apakah ciri-cirinya. Baik, kewarganegaraan kita ada 2, iaitu yang pertama dari segi secara kuat kuasa undang-undang. Okey. Jadi jus soli hanya terbuka kepada rakyat raja dan rakyat British. Okey. Baik, jus soli ini yang seperti mana kita tahu terdapat dalam Malayan Union. Bila diamalkan kepada seluruh Malayan Union, maka tidak dipersetujui oleh orang Melayu. Tetapi dalam perjanjian persekutuan untuk 1948 ini, jus soli diguna pakai untuk rakyat raja dan juga rakyat British. Baik, apakah itu rakyat raja dan juga rakyat British? Ada penerangannya di sini. Mari kita lihat. Okey, rakyat raja ialah orang Melayu dan orang asli yang mana lahir dan tinggal di negeri Melayu yang mempunyai sultan. Jadi ada 9 negeri Melayu yang mempunyai sultan tadi. Ada 9 negeri. Kemudian apakah pula itu rakyat British? Okey, rakyat British ialah mereka yang lahir di Melaka, Pulau Pinang dan mana-mana tanah jajahan British yang lain. Tanah jajahan British yang lain ni mungkin termasuk juga Singapura. Jadi negeri ini adalah negeri yang tidak mempunyai raja, maka dipanggil sebagai rakyat British. Bukan mereka ini adalah orang British. Okey. Baik, itu dia tadi penerangan tentang rakyat raja dan juga rakyat British. Okey, mari kita sambung. Okey, jadi jus soli diguna pakai hanya untuk rakyat raja dan rakyat British. Kita teruskan untuk kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang ini. Okey, permohonan yang lahir di luar negeri, di luar negeri, ayahnya mestilah rakyat raja dan rakyat British. Jadi masih lagi kalau terbuka kepada permohonan dari luar negeri pun masih lagi mementingkan atau melihat kepada adakah dia adalah rakyat raja ataupun rakyat British. Yang ketiga, penduduk asal dari negeri Melayu yang lahir sebelum, semasa atau selepas tarikh perjanjian persekutuan tanah Melayu. Okey, mereka boleh mendapat kewarganegaraan secara kuat kuasa undang-undang. Yang keempat, rakyat raja dan mereka yang telah serasi memahami adat resam dan bertutur bahasa setempat. Okey, mereka boleh memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Ini rakyat raja Maksudnya di 9 buah negeri yang ada raja tadi. Sekiranya mereka dah serasi memahami adat resam dan mereka bertutur dalam bahasa setempat, iaitu bahasa Melayu ataupun bahasa yang boleh difahami oleh orang tempatan, maka mereka boleh juga memohon melalui mana-mana undang-undang yang dikuatkuasakan. Baik, satu lagi cara kewarganegaraan yang kedua iaitu secara pendaftaran. Secara pendaftaran. Mari kita lihat bagaimana kewarganegaraan secara pendaftaran. Yang pertama, mereka yang dilahirkan dalam Persekutuan Tanah Melayu dan bermastautin selama 15 tahun daripada tempoh 20 tahun.
dari hari permohonannya. Maknanya daripada tempoh 20 tahun dia telah bermastotin 15 tahun. Di Persekutuan Tanah Melayu. Yang kedua, seorang itu juga perlu mempunyai tingkah laku yang baik, tiada rekod jenayah, menguasai bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, serta bersetuju untuk apa? Taat setia kepada PTM, Persekutuan Tanah Melayu. Ini kewarganegaraan secara pendaftaran. Baik. Itu sahaja ciri-ciri untuk Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dia ada sedikit penutup di sini. Melalui Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu, Raja-Raja Melayu diberikan semula kedaulatan baginda ataupun kuasa. Selain itu, Tanah Melayu mendapat taraf naungan, bukan lagi taraf jajahan ketika MU. Dan syarat kewarganegaraan diperketatkan. Bukan seperti semasa MU menggunakan jus soli untuk semua orang dalam MU. Sekarang ni jus soli masih digunakan tetapi hanya untuk rakyat raja dan juga rakyat British. Baik. Jadi untuk topik 5.3 ini, cikgu ingin memberikan awak soalan. Soalan yang mana awak perlu jawab. Soalannya ialah, huraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. Huraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1948. 6 markah. Jadi macam mana awak nak jawab soalan tadi dengan 6 markah. Baik. Cikgu teruskan kepada 5.4. Ini adalah tajuk akhir dalam bab 5. Iaitu kesan penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948. Jadi sekarang kita akan melihat apakah kesan penubuhan PTM 1948. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 berjaya mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu seperti sebelum perang, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, kemudian membuka ruang kewarganegaraan dan mewujudkan perpaduan kaum di antara negara kita. Jadi kita ada 4. Mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu, menjaga kedudukan istimewa orang Melayu, membuka ruang kewarganegaraan dan akhirnya mewujudkan perpaduan. Perpaduan. Mari kita lihat satu persatu kesan yang dinyatakan itu. Yang pertama, mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu. Macam mana Jadi kita lihat PTM 1948 dikatakan mengembalikan kedudukan Raja-Raja Melayu semula, sama seperti sebelum perang dulu. Jadi buktinya ialah kewujudan Majlis Raja-Raja, di mana melalui peruntukan perjanjian PTM ini, majlis ini dipengerusikan oleh seorang daripada Raja-Raja Melayu. Dan keanggotaannya terdiri daripada 9 orang Raja Melayu. Daripada 9 buah negeri yang mempunyai raja tadi. Kemudian yang ketiga, Pesuruhjaya Tinggi memastikan bahawa raja perlu dirujuk terhadap perkara dalam bidang kuasa kerajaan persekutuan. Maknanya apa-apa yang berkaitan dengan bidang kuasa perlulah dirujuk kepada raja. Maksudnya raja tidak boleh diketepikan dalam soal pentadbiran. Mari kita lihat menjaga kedudukan istimewa orang
Melayu. Okey, macam mana PTM ini menjaga kedudukan istimewa orang Melayu? Okey. Kedudukan istimewa. Pembentukan PTM 1948 mengiktiraf kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Maksudnya, di samping kedudukan istimewa orang Melayu, tapi kepentingan sah kaum lain juga tidak diabaikan. Okey. Mari kita teruskan. Biasanya kedudukan istimewa orang Melayu ni lebih kepada kewarganegaraan dan bahasa yang digunakan, juga agama yang dianuti oleh orang Melayu. Baik, kita pergi kepada membuka ruang kewarganegaraan. Baik, lihat penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini telah membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara. Orang Melayu diiktiraf sebagai penduduk asal yang diberikan kedudukan istimewa. Jadi maknanya walaupun orang bukan Melayu diberi kewarganegaraan, tetapi orang Melayu yang menjadi penduduk asal di tanah Melayu ada kedudukan istimewanya. Okey? Baik, simple sahaja. Dan ada satu lagi, iaitu mewujudkan kerjasama kaum. Bagaimana PTM, iaitu Persekutuan Tanah Melayu ini, mewujudkan kerjasama kaum? Okey, kita lihat kerjasama kaum penting dalam usaha memupuk perpaduan. Iaitu kita ada kaum Melayu, Cina dan India. Persekutuan Tanah Melayu ini telah membuka jalan ke arah perpaduan dan kerjasama antara kaum melalui ni dia penubuhan Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum ataupun dipanggil sebagai CLC, Communities Liaison Community. Kebanyakan yang ketiga, kebanyakan cadangan CLC ini dimasukkan ke dalam usul perundangan yang diluluskan oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Okey. Seterusnya, jawatan kuasa ini berjaya memupuk persefahaman di antara pemimpin pelbagai kaum. Okey. Dan akhir sekali, Persekutuan Tanah Melayu 1948 ini dikatakan merintis pada pembentukan Perlembagaan Tanah Melayu 1957, iaitu ke arah kemerdekaan. Okey, ada lagi sedikit di bawah. Kita lihat Persekutuan Tanah Melayu 1948 menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kepentingan sah kaum lain. Di samping membuka ruang kepada orang bukan Melayu menjadi warga negara, pemimpin dan rakyat sama penting dalam usaha mendukung perpaduan bangsa. Gabungan kuat antara rakyat dan pemimpin dipayungi pula oleh Raja-Raja Melayu berjaya merungkai percaturan dan rancangan rapi yang disusun oleh pihak British untuk melemahkan orang Melayu. Maknanya walaupun British mempunyai rancangan untuk melemahkan orang Melayu melalui Malayan Union, tetapi kerjasama di antara rakyat dan juga pemimpin menjadikan orang Melayu kuat dan tidak mudah untuk dilemahkan. Itu sedikit kesimpulan dan ada lagi. Kita lihat kerjasama Raja-Raja Melayu dengan UMNO. Ini pemimpin kita Raja-Raja Melayu dengan UMNO membolehkan Persekutuan Tanah Melayu 1948 dibentuk. Dan pembentukan ini adalah membawa kesan yang sangat besar kerana berjaya mengembalikan status Raja-Raja Melayu dan orang Melayu. British akhirnya telah mengiktiraf dasar menaungi negeri Melayu, bukan menjajah negeri Melayu. Peranan Raja-Raja Melayu, Raja-Raja Melayu dan orang Melayu penting
dalam usaha mendukung perjuangan maruah bangsa. Dan tolak ansur, ni dia tolak ansur, nilai penting antara kaum juga penting untuk mencapai matlamat penubuhan persekutuan tanah Melayu. Itulah dia berkaitan dengan kesan penubuhan persekutuan tanah Melayu. Okey. Yang pertama, dapat mengembalikan kedudukan raja-raja Melayu. Yang kedua, dapat menjaga kedudukan istimewa orang Melayu. Yang ketiga, membuka ruang kepada kewarganegaraan orang bukan Melayu. Dan yang keempat, mewujudkan kerjasama kaum. Okey. Jadi itu sahaja untuk topik tingkatan 4 dalam bab 5 kita. Okey. Semoga apa yang cikgu kongsikan pada hari ini bermanfaat kepada awak. Jadi sebelum cikgu akhiri, cikgu ingin memberi lagi satu soalan berkaitan topik 5.4. Okey, soalannya, huraikan kesan penubuhan persekutuan tanah Melayu 1948. Huraikan kesan penubuhan persekutuan tanah Melayu 1948. 6 markah. Macam mana awak nak membina jawapan untuk mendapat 6 markah? Baik, itu sahaja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.